Dalam video kali ini, kita nak buat review perlawanan-perlawanan UCL yang telah pun berjalan pada minggu ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat review untuk game-game UCL yang dah pun berjalan. Minggu ni 4 game UCL dah pun berjalan, sambung kepada game minggu lepas, iaitu pasukan Atletico dengan pasukan Inter Milan, Dortmund dengan pasukan PSV, Barcelona dengan pasukan Napoli dan Arsenal dengan pasukan Porto. Dalam ni kita recap 8 pasukan yang layak ke quarter final. Pasukan yang layak ke quarter final adalah pasukan Atletico Madrid, pasukan Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Aku boleh kata quarter final nanti memang sangat-sangat seronok lah. Sebab lah ni tak ada tim underdog, semua tim yang padu-padu dekat quarter final. Sebab waktu dekat round 16 ni kita still ada tim-tim underdog macam pasukan PSV, Copenhagen, Real Sociedad, Porto. Tapi lah ni semua tim underdog dah kena makan. So dekat quarter final tinggal tim-tim besar je. So jom kita mulakan review. Tapi aku just review 3 game lah. Satu game aku recap Dortmund dengan PSV. Hak tu tak sempat tengok. Tapi kita recap dululah game Dortmund dengan pasukan PSV. Masuk dalam game ni mereka masuk dengan kedudukan seri 1 sama. Tapi lah ni pasukan yang berkelebihan mestilah pasukan Dortmund, sebab mereka main dekat home mereka. Dan memang dapat nampak lah mereka gunakan advantage mereka. Dan fan-fan Dortmund macam biasalah, mereka memang betul-betul manfaatkan kegunaan mereka main dekat home. Memang riuh betul stadium. Tak cakap banyak, Dortmund turret attack betul-betul dan dapat gol awal daripada Sancho minit ketiga. Gol tu memang lawa amat daripada luar kotak penalti. Dia shoot dekat space yang goalkeeper tak jangka. Jujur lah aku cakap kan, Sancho ni aku dapat nampak dia ni slowly but surely lah kembali ke prestasi asal dia. Aku rasa better dia stay je lah dekat Dortmund, tak payah main dekat MU. Sebab bila dia balik ke MU, perform macam mana pun, Ten Hag akan bagi Mike Anthony. Tapi kredit kena bagi juga tau dekat Kobel, goalkeeper pasukan Dortmund. Dalam game ni dia buat 7 save tau, lagi-lagi dekat hujung-hujung game. Sebab hujung-hujung game aku tengok jugalah sikit game ni, tapi dekat hujung-hujung je lah kan. Dekat hujung-hujung betul-betul kau PSV attack daripada kanan, kiri, tengah, semua mereka attack, tapi Kobel berjaya save bola tu. Tapi waktu PSV mereka still berharap lagi untuk dapatkan gol, lalah kali defend mereka buat mistake mistake memang tak boleh dimaafkan lah. Lalah kali dapat dekat dia, senang jadi finish untuk kedudukan 2-0 yang aku rasa memang terus kill the spirit untuk pasukan PSV. Dan tu pun dah minit ke 95 dah. So sayang jugalah dekat pasukan PSV, sebab PSV mereka antara pasukan aku favouritekan juga. Sebab apa? Sebab mereka kebal dekat Liga Belanda lah ni. Tapi tak boleh nafikan lah pasukan Dortmund dalam game ni is better team lah. Attacking mereka lagi tersusun daripada pasukan PSV. So tanda kepada pasukan Dortmund dan tanda special kepada Sancho. Jujur mat sakit hati tengok dia perform, tapi itulah aku rasa better dia perform dekat team lain lah. Daripada duduk kat MU, Ten Hag bagi Mike Anthony, tu sikit hati. Tengok seorang lagi jadi masa Ten Hag, Ahmad Diallo. Perform macam mana pun Anthony main juga. Tengok ni nak masuk MU punya pasal kan. Okey, kita masuk ke next game. Next game adalah Atletico Madrid dengan pasukan Inter Milan. Hui, Inter Milan banyak main lah mat. Game ni aku favouritekan Inter untuk layak tau. Tapi macam mana tiba-tiba mereka boleh terciduk. Memanglah main dekat away, tapi mereka main okey tau. Sampailah mereka leading sebiji. Lepas tu tiba-tiba mereka main macam tak convincing. Macam mereka ni overconfident dan mereka ni boleh menang. Defense Inter memang rapuh tau dalam game ni. Atletico mereka dah kaji dah macam mana mereka nak makan defense Inter. Sebab kalau Inter Milan ni kalahan makan daripada segi crossing, memang susah nak masuk dalam kotak. Sebab Inter Milan mereka memang berdisiplin lah daripada segi defensif, lagi-lagi dekat belah wide. Tapi dalam game ni apa yang pasukan Atletico buat? Atletico dalam game ni mereka banyak buat line breaking pass. Mereka selalu gunakan play macam Koke, play macam Marcos Llorente untuk buat line breaking pass untuk masuk dalam kotak penalti. Dan benda tu berhasil lah, sebab dalam game ni dua-dua gol Atletico, dua-dua gol punca daripada line breaking pass. Defense Inter memang longoi tau. Kalau tengok balik dalam Serie A, walaupun mereka ni antara pasukan yang bolos paling sikit dalam Serie A, dan mereka ni adalah antara pasukan yang bolos paling sikit dalam Eropah, tapi kalau hang tengok betul-betul statistik dalam semua perlawanan mereka ni antara tim yang paling concede banyak shot tau. Dalam game lawan dengan Atletico ni saja, mereka concede sampai 25 shot tau. Tapi kredit patutlah bagi dekat Sommer, sebab banyak save juga bola dalam game ni. Tapi itulah kan, banyak-banyak lalah kali Atletico boleh menang 2-1, lalah kali heret ke penentuan sepakan penalti. Sebab aku tengok dekat hujung-hujung game kan, lagi-lagi dekat hujung tu Atletico memang kau-kau attack pasukan Inter. Inter bukan tak ada chance nak menang dalam game ni, mereka ada chance nak menang.
senang. Tapi setiap kali mereka dapat chance, bukan chance biasa-biasa tau, one on one dengan goalkeeper, tapi mereka pergi shoot derah, mereka tak placing, mereka terus rembah pergi ke keeper. Senanglah Oblak nak save dalam game ni. Memanglah Oblak perform, tapi semua shoot tu main ke keeper. Aku macam kelulus jugalah. Pasal apa player Inter Milan mereka banyak buang chance macam tu. Kalau Atletico mereka ni banyak chance dalam kotak penalti, tapi mereka tak banyak chance one on one dengan Sommer. Tapi player-player Inter mereka betul-betul banyak tau chance one on one dengan Oblak. Tapi sayang mereka tak boleh kill the chance. So aku rasa game ni Inter patut salahkan diri mereka sendirilah, sebab mereka memang banyak main-main dalam game ni. Aku rasa mereka mungkin overconfident. Sebab apa? Sebab Atletico lain ni tengah tak perform. Tapi bila masuk ke penonton sepakai penalti, hoi Martinez nak rembat pun, hang tengok dia rembat ke langit tau. Ada siap komen kata dia hantar bola kat Maradona. Hak tu dark sangat lawak tu. Ada hak kata dia hantar bola balik pergi Argentina. Hak tu pun teruk juga. Sebab penalti dah tu kan, tanpa segan silu dia rembah macam tu tau. Aku tak faham lah, nampak penalti tu macam penalti bayak apa dah juga kan. Macam dia nak bagi Atletico layak. Tapi tak tahulah kan, cuba sakit hati jugalah cara Martinez shoot penalti tu. Macam memang tak bagi masuk Dan lain kali Atletico berjaya kalahkan pasukan Inter Milan lah. Dan aku rasa Atletico memang dah buat betul-betul bagus dalam game ni lah. Mereka memang makan pasukan Inter Milan daripada segala sudut. Mereka manfaatkan overconfident daripada pasukan Inter Milan, so tanah kepada pasukan Atletico Madrid. So next game kita masuk Barcelona dengan pasukan Napoli. Game ni memang Xavi masterclass tau. Taktikal dan memang makan pasukan Napoli. Memang betul dalam game ni kita dapat nampak play-play muda Barca yang perform. Contoh macam Lamine Yamal. Dan juga defend muda tu, Kubasi kot nama dia. Perform muda lagi, baru 17. Apa taktikal yang sangat membantu pasukan Barca dalam game ni? Taktikal yang membantu pasukan Barca dalam game ni adalah daripada segi defending. Bukan daripada segi attacking lah. Tapi disebabkan taktikal defending Xavi ni berjaya, buatkan Barcelona berjaya kekang segala serangan daripada pasukan Napoli. Kalau anda tengok taktikal pasukan Barcelona dalam game ni daripada segi defensif, mereka kepung tau pemain pasukan Napoli daripada every side, membuatkan pilihan untuk passing tu tak banyak. Dan kalau pilihan tu ada pun, mereka dah ready dah untuk press player Napoli untuk rampas bola. Dan bukan setakat mereka kepung, mereka jaga jarak antara mereka, membuatkan mereka ni selalu berdisiplin. Tak kira lah bola Napoli tu pegang dekat kotak penalti mereka ke ataupun dekat kotak penalti lawan. So memang dalam game ni kalau anda tengok Napoli, mereka nak attack pun mereka main crossing je, sebab memang mereka tak dapat masuk daripada depan. Itu memang kredit kena bagi dekat Xavi, sebab tu taktikal dia. Barca mulakan game ni dengan betul-betul high tempo dapat 2 gol awal tau, jaringan daripada Fermin Lopez dan juga Joao Cancelo. Tapi sebelum tu betul banyak chance tau Barca tak skor. Patutnya Barca boleh skor awal lagi. Game ni aku dapat tengok ada 2 player, iaitu Lamine Yamal dan juga Fermin Lopez. Dua-dua player ni aku tengok Xavi bagi kebebasan dekat depa. Sebab kalau tengok dekat play lane, termasuk Rafinha sekalipun, kalau depa dapat bola, depa kena passing tau. Depa kena passing dan depa kena lari ke space kosong. Itulah taktikal Xavi yang digunakan dekat pasukan Barca. Tapi lane dengan Fermin Lopez dan juga Lamine Yamal. Lamine Yamal dan juga Fermin Lopez, kalau ada space, depa ni akan cuba dribble dan akan cuba drag bola sejauh mungkin dekat atas. So itulah dalam game ni dapat nampak Lamine Yamal betul-betul perform, Fermin Lopez score. Kalau anda tengok balik, Lamine Yamal lah yang lead counter attack pasukan Barca untuk gol kedua pasukan Barca. So bila leading 2-0 tu, boleh tengoklah Barca depa agak ralik sikit daripada segi defensif. Napoli pun dalam game ni aku puji jugalah, sebab depa walaupun tak banyak chance, tapi setiap kali ada chance depa ni betul-betul bagi saingan dekat pasukan Barca. Dan depa dapat juga gol daripada Amir Rahmani tu, dan hampir-hampir untuk samakan kedudukan ada Ter Stegen tanduk tu. Tapi untuk Napoli dalam game ni player aku nak puji dalam game ni mungkin Lobotka. Dia betul-betul carry pasukan Napoli dalam game ni, tapi disebabkan kekangan daripada midfield pasukan Barca untuk tutup space, so Lobotka just boleh dribble je tapi tak boleh passing. Tapi bukanlah aku nak puji taktikal pasukan Barca ni betul-betul sempurna sangat. Cuma aku rasa Napoli dalam game ni pun ada silap juga. Sebab apa? Sebab Napoli dalam game ni depa biar Barca main tau. Depa tak press, depa press, tapi depa press seorang-seorang. Depa tak press as a unit. Bila depa tak press as a unit, lawan dengan pasukan yang suka main dengan position football ni, memang kena makan cerita dia. Kredit untuk Barca lah berjaya ke quarter final, tapi itulah kita tengoklah adakah mereka boleh berjaya ke semifinal. Kita masuk kelas game pula, iaitu Arsenal dengan pasukan Porto. Setelah 14 tahun tak layak ke quarter final, 7 tahun tak main UCL, akhirnya pasukan Arsenal berjaya layak ke quarter final. Benda ni memang nampak kecil tau, tapi sebenarnya besar untuk pasukan Arsenal. Sebab apa? Sebab hang nak pecah badi itu susah. Bila masuk ke round 16 akan ada main dekat satu mentaliti yang kita tersingkir lah. Sebab apa? Sebab Arsenal dah 14 tahun tak layak ke quarter final. Tapi dalam game ni walaupun susah payah, Arsenal still boleh ke quarter final. Dalam game dekat Emirates walaupun pasukan Arsenal menang dalam game ni, tapi kredit kena bagi dekat pasukan Porto, sebab Porto depa paksa Arsenal main gaya pasukan Porto. Arsenal tak boleh main gaya Arsenal dalam game ni. Anda dapat nampak lah Arsenal agak struggle, sebab kalau tengok Arsenal ni sejenis tim yang suka pressing tau. Memang high press gila Arsenal akan buat. Tapi Porto dalam game ni depa main wide, depa buka space dekat atas padang, so membuatkan play-play pasukan Arsenal susah nak press depa. Dan Porto dalam game ni memang depa attack belah wide je lah, bukan band wide, belah wide belah terbuka. Tapi kalau
kalau kita nak kata Arsenal struggle dalam game ni, bukanlah kita nak kata Arsenal tak bagus. Taktikal rush football daripada pasukan Porto, memang taktikal ni akan menyusahkan tim-tim main-main position macam pasukan Arsenal ke, Barca ke, ataupun Man City. Tiga-tiga tim ni mungkin akan struggle kalau lawan dengan taktikal rush football daripada pasukan Porto. Cuma kalau nak counter taktikal rush football daripada pasukan Porto ni, belajar daripada pasukan Liverpool. Sebab apa? Kalau tengok Liverpool lawan dengan pasukan Porto, Liverpool selalu tak ada hal nak bantai Porto ni. Sebab apa? Sebab Liverpool ni banyak main fast football. Bila dia main tactical fast football lawan dengan rush football, so bila masing-masing main dengan laju, so waktu ni technical ability diperlukan. So waktu ni lah Liverpool dapat advantage. Tapi Arsenal tak biasa main macam tu. Arsenal main possession dan dia main high press. Dalam game ni Arsenal nampak struggle lah nak pecahkan defense pasukan Porto. Tapi dalam game ni kredit aku bagi dekat captain Arsenal lah, Martin Odegaard. Game ni dia gila amat. Perform gila dia ni. Walaupun Arsenal just score 1 gol je, tapi yang tengok Martin Odegaard daripada minit pertama sampai minit ke 120 pun dia still lari tau. Footwork dia dah macam Messi dah dalam game ni. Tengok AC dah dekat Trossard tu. AC dah tu memang nampak cantik kan. Dia lepasi semua pertahanan pasukan Porto. Tapi cuba tengok body feint dia sebelum dia passing dekat Porto punya defense tu. Dia delaykan passing dia tu, membuatkan player-player Porto keluar daripada kotak penalti sikit, membuatkan lala kali dia passing tu dapat dekat Trossard. Trossard free, Trossard boleh score. Finishing Trossard memang bagus, tapi passing AC daripada Martin Odegaard tu memang world class. Finishing dalam game ni kita tak boleh nak salahkan play attacking pasukan dua-dua, Porto ke Arsenal ke, sebab dua-dua goalkeeper perform. Diogo Costa perform, David Raya pun perform juga. Sampailah bila masuk dalam penentu sepakan penalti, boleh tengok fan-fan Arsenal memang bagi support dekat play-play depa. Dan sepakan penalti hak play Porto tu kan, hak yang first depa gagal tu. Bukan first tak silap aku depa score, tapi kali pertama depa gagal tu, muka ambil penalti tu. Memang tak confident mat. Aku jujur mat, aku tengok sebelum dia ambil sepakan penalti tu, aku tengok muka dia, aku macam tak masuk dah ni. Memang betul mat, David Raya save. David Raya save 2 penalti dalam game ni yang aku rasa memang crucial gila untuk pasukan Arsenal. Dan memang nak cakap lah, David Raya dalam game ni memang hero untuk pasukan Arsenal. Dan Arsenal memang mereka intent nak sign David Raya ni. Selain save yang David Raya buat dalam game ni, boleh tengok David Raya dalam game ni, dia punya lombol ataupun dia punya kick, dia punya passing, semua tepat-tepat tau. Memanglah nampak benda ni macam biasa. Tapi kalau nak compare dengan game lawan dengan Brentford last game, yang mana Ramsdale ni selalu buang bola daripada segi ball kicking, barulah boleh menghargai betapa pentingnya David Raya dekat atas padang. So itulah sebabnya Ramsdale memang tak dapat chance lah, sebab dia tak improve daripada segi ball kicking. Sebab boleh tengok David Raya setiap kali dia sepak bola, setiap kali dia clear bola, semua sampai tepat dekat play pasukan Arsenal. Benda tu memang mahal man. Dan Arsenal akhirnya berjaya pecah telok juga, berjaya masuk ke quarter final. Benda ni akan nampak macam biasalah kan, biasalah masuk quarter final. Tapi untuk pasukan 14 tahun dah tak layak ke quarter final, yang ada mentaliti dalam otak yang kita ni tak boleh lepas ke quarter, aku rasa satu pencapaian besar untuk pasukan Arsenal. Kalau lah tak kerana aku fan Manchester United, aku mesti sokong Arsenal dalam UCL ni. Tapi biar pilih kan, aku nak tengok juga Arsenal menang. Sebab apa? Sebab aku rasa Arteta deserve lah satu trofi besar. Sebab apa? Sebab semua kerja keras yang dia buat dekat pasukan Arsenal. Kerja keras dia buat tu bagus, tapi dia nak ubah mentaliti player Arsenal tu benda yang bagus. So kalau kita tengok 8 pasukan yang berjalan ke quarter final lah, boleh tengok aku bukan nak puji Arsenal melangit tau. Tapi kalau boleh tengok daripada segi kualiti permainan, Arsenal adalah antara tim terbaik daripada 8 pasukan ni. Sebab permainan pasukan Arsenal selalu tersusun tau. Dan mungkin mana kita tahu Arsenal boleh layak ke semifinal. Aku rasa Arsenal lah kalau daripada segi kualiti pemain mereka lagi bagus daripada kebanyakan tim. Sebab mereka boleh kalahkan MC. Mereka boleh kalahkan Liverpool dalam EPL. Yang aku rasa akan membuatkan Arsenal akan tersingkir just mental belief mereka je. Maksudnya kepercayaan, adakah mereka boleh menang atau tak. Contohlah kalau mereka kena lawan dengan pasukan Bayern ataupun Real Madrid, aku rasa mereka pasti boleh menang. Kalau mereka percaya mereka boleh menang. Cuma yang mungkin akan menyekat mereka bila mereka masuk dalam game tu, mentaliti mereka rasa macam, oi kita lawan dengan Real Madrid ni, kita kalah kot. Kalau mereka fikir mentaliti macam tu, memang mereka akan kalah. Tapi kita tengoklah nanti macam mana. Undian dekat quarter final pun tak jalan lagi. Kita harapkan undian-undian yang menarik lah. So itulah video kali ni untuk UCL performance pada minggu ni. Apa rasa siapa pemain terbaik? Adakah Jadon Sancho ataupun Martin Odegaard? Ataupun Kubasi defend Barca? Dia tu padu mat 17 tahun lagi. Kita 17 tahun kat Malaysia, tak tahulah kan, nak cakap tu lagi kita semua dah lagi. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.